Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support pada Kak. Hari ini seperti mana yang Kak janjikan, Kak akan sambung cerita mengenai Seram Hospital. Hari ini iaitu slot di Sunday Premier Drama Pagi, di mana cerita pada kali ini dia lebih berkisarkan kepada misteri di labor room. Kalau sebelum ni Akak ceritakan tentang seram di wad bersalin, tapi kali ni Akak nak sambung cerita misteri di labor room yang turut dialami oleh Ina. Watak sebelum ni yang bukan nama sebenar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Seperti yang Akak ceritakan sebelum ni, di slot meremang, kisah Ina ni, dia melalui saat seram di wad bersalin. Selepas bertugas di wad bersalin, Ina kemudiannya ditugaskan pula ke labor room. Labor room ni Akak nak bagi gambaran yang sama juga. Hospital yang sama. Wad bersalin terletak di tingkat 2 dan labor room juga terletak di tingkat 2. Jadi dia berada bersebelahan. Untuk pengetahuan korang, dewan bersalin atau labor room dekat hospital ni sangatlah luasnya. Terdapat 16 buah bilik yang disediakan untuk proses menyambut kelahiran bayi. Maknanya untuk proses bersalin dekat situ. Jadi Ina pun memulakanlah tugas dia yang baru di labor room. Dia masuk shift siang. Macam biasalah, shift siang. Semuanya dalam keadaan yang okey, tak ada masalah. Kemudian dia pula masuk ke shift malam untuk permulaannya. Alhamdulillah juga tak ada apa-apa masalah. Tapi bila dia dah, orang kata, dah makan masa jugalah duduk dekat ward labor room tu, dia ada kenal dengan seorang kawan baik dia kat situ yang bernama Kak Izzah. Dia panggil Akak tu Kak Izzah lah. Maknanya Kak Izzah ni dia senior kat situ. Orang yang dah lama, lebih kurang 5-6 tahun dah bertugas dekat labor room tu. Jadi Izzah ni satu hari tu waktu siang, shift siang, dia ada pesan dekat Ina ni. Dia cakap dekat Ina ni ada satu bilik dekat labor room ni. Bilik tu memang agak keras sikit. Jadi Kak Izzah ni nasihatkan kepada Ina supaya lebih berhati-hati bila bertugas di bilik tersebut. Bilik yang tak masukkan tu bilik bernombor 16. Bilik untuk bersalin. Jadi kebetulan Ina setakat tu masih lagi belum bertugas di bilik tersebut. Sebab bilik tersebut hanya akan digunakan bila pasien terlalu ramai. Ada masanya pasien ni ramai sangat, jadi bilik tu akan digunakan. Ada kebetulan Ina belum lagi melalui fasa bekerja di bilik tersebut. Jadi Ina pun merasa seronok dengan tugasan baru dia. Seronok dia dapat melayan pasien-pasien dia, apa semua. Dia boleh berbakti kepada pasien-pasien dekat bilik tu kan. Sehinggalah pada satu hari tu, pasien pada malam tersebut sangat ramai. Memang betul sangat ramai. Dan bilik nombor 16 tu digunakan untuk proses bersalin kepada pesakit-pesakit masuk bilik tu. Jadi masa hari tersebut, Ina ditugaskan untuk menjadi jururawat staff nurse yang mengendalikan bilik tu untuk proses bersalin pada pasien-pasien tu. Jadi Ina ni dia merasakan macam sepanjang dia bekerja tu tak ada apa masalah. So dia tak adalah terasa meremang pada mulanya.
Tapi bila dia ingat balik semula pesanan daripada Kak Izzah kepada dia supaya berhati-hati kat bilik tu, sebab bilik tu agak keras kan, jadi timbul rasa was-was juga, rasa tak selesa dalam diri dia, rasa macam orang kata rasa meremang lah. Kenapa Kak Izzah cakap macam tu kan. Tapi dia teruskan juga untuk bertugas pada malam tersebut dekat bilik tersebut. Okey, nak dijadikan cerita, satu pasien ni lebih kurang dekat pukul 3 pagi tau. Pasien ni memang dah dibawa ke bilik tersebut untuk proses bersalin. Tapi belum masa lagi untuk bukaan dia tu. Pada yang fahamlah macam mana istilah bukaan. Maksudnya belum masanya lagi yang sesuai untuk pasien tu bersalin. Jadi Ina ni dia macam biasalah kan, bila pasien yang sedang menunggu untuk bersalin ni, dia akan nasihatkan supaya istighfar, supaya selawat kat Nabi, supaya berzikir, orang kata mencari kekuatan untuk pesakit-pesakit, mana untuk pasien-pasien Muslim. Jadi dalam-dalam Ina ni menunggu pesakit tu untuk sampai waktu yang sesuai, waktu yang orang kata bukaan yang cukup untuk bersalin. Jadi sementara tu Ina mempersiapkan kelengkapan untuk pasien tu lah. Jadi dalam-dalam dia duk buat kerja apa semua ni, Ina dia fokus pada kerja dia, tapi kan pandangan mata dia tu menumpu kepada pasien ni tau. Sebab apa tau? Sebab pasien ni dia memandang ke arah Ina, macam Ina ni nampak pelik. Jadi pasien tu mengangkat kepala dalam keadaan baring kan. Dia mengangkat kepala, dia menunjuk-nunjuk ke arah belakang Ina ni. Tapi Ina ni memandang ke arah belakang macam pelik lah kan. Sebab pasien tu duk pandang-pandang ke dia, usyak dia semua. Dia pandang belakang, dia tengok dalam hati dia cakap tak ada apa yang dipandang-pandang ni. Lepas tu Ina ni merasakan mungkinlah macam-macam perasaan lah kan. Nak bersalin ni cemas, gementar semua, apa semua bercampur sakit lagi kan. Jadi Ina cuba tenangkan pasien tersebut. Ina cakap tak apalah dek, adik baring, nanti adik belum masanya lagi ni, belum lagi waktu yang sesuai. Jadi adik banyaklah istighfar, adik berzikirlah, bacalah apa yang adik ingat, macam tu kan. Jadi Ina ni dia seorang staff nurse yang peramah tau. Dia lemah lembut dan dia orang kata menyenangkan hati pasien-pasien tau. Jadi pasien ni sukakan dia. Jadi pasien pun jawab lah, kata ya kak, kata okey lah kak. Lepas tu Ina tanyalah pada pasien tu, ada tak tanda-tanda sakit yang kerap? Pasien tu cakap tak. Kalau diikut pada keadaan pasien tu, memang lambat lagi dia nak bersalin. Sebab orang kata contraction, macam manalah, lebih kurang macam tu lah. Kejap rasa sakit tu kan, belum ada, tapi bukaan dia dah ada. Macam tu. Jadi Ina pun cakap lah dekat pasien tu lagi. Ina cakap tak apalah dek, lambat lagi ni, macam tu. Dalam-dalam Ina duduk tengok kata apa, ambil tekanan darah pasien, lebih kurang macam tu lah. Dia duduk periksa jantung baby, lebih kurang macam tu kan. Jadi dalam-dalam macam tu, tiba-tiba Ina ni merasakan perut dia tu memulas-mulas yang memang dah tak boleh nak tahan. Sakit perut dia tu dah memang tak boleh bawa bincang dah. Dah terkemut. Kadang ada yang terburai kat situ, susah pula. Jadi Ina ni dia cakap dekat pasien, dek, Misi nak pergi tandas sekejap, adik duduk kejap, nanti Misi pesan dekat kawan Misi tengokkan adik, macam tu. Jadi pasien ni dia pun yelah kak, macam tu lah, dia angguk-angguk macam tu lah kan. Lepas tu Ina pun keluarlah daripada bilik nombor 16 tu nak menuju ke tandas. Sementara nak menuju ke tandas, dia menuju kepada kawan dia yang bernama Sarah. Jadi dia bagi tahu kat Sarah, akak nak minta tolong boleh tak? Boleh tak kalau Sarah tolong tengokkan pasien akak bilik nombor 16 tu? Akak nak ke tandas lah, akak tak tahan betul lah sakit perut. Entah apalah akak makan hari ni. Boleh kak, boleh. Jangan risau. Masa tu Sarah ni dia bertugas selang 2 biji bilik je daripada bilik Ina ni. Jadi Ina rasa tak apalah, dia boleh tinggal sekejap sebab pergi tandas bukanlah lama mana pun, komal-komal 15 minit kan. Jadi dalam keadaan sakit perut macam tu, dah bagi tahu dekat Sarah ni, dah pesan ni, hati dia agak lega. Dalam fikiran dia fikir tak apa, lambat lagi, tak ada tanda, sakit pun tak lagi tu. Dia pun pergilah ke tandas.
pergi ke tandas ngongek apa semua buat urusan kat tandas semua. Lebih kurang katanya 10 minit tak sampai 15 minit macam tu. Lebih kurang 10 minit ke 15 minit tak sampai kurang, tapi lebih kurang macam tu lah. Dia pergi tandas, dia keluar apa semua daripada tandas, dia menujulah ke bilik yang dia bertugas tu semula. Bila sampai dekat bilik tersebut, dia terkejut tau. Terkejut, tergamam, kebingungan tau. Sebab dia tengok pasien dia dah memangku bayi. Maksudnya pasien ini dah selamat melahirkan anak. Sedangkan masa yang dia pergi ke tandas tu pada dia lebih kurang 10 minit, 15 minit. Masa tu dia tinggalkan pasien dia dalam keadaan yang tak ada tanda-tanda betul-betul nak salin tau. Jadinya dia pergi pada pasien tu, dia cakap tahniah pada pasien tu. Sementara dia nampak pasien tu happy sangat. Happy dalam keadaan membelik-belik bayi dia. Masa tu kan, pandangan Ina ni dia fokus kepada bayi. Sebab dia tengok bayi dah berada dalam keadaan bersih. Dah orang kata dah bersih, senang cakap, dah settle lah. Maksudnya dah dibungkus dengan kain, dah settle semua, tali pusat dah potong apa semua. Lepas tu uri pun dah bersih, siap semua, duduk elok terbungkus tepi mak baby tu dengan baby tu kan. Jadi timbul rasa macam mungkin masa dia tinggalkan pasien dia ni, Sarah tu, kebetulan pasien dia nak bersalin, jadi Sarah tu dah tolong ambil alih dia untuk proses bersalin tu. Jadi dia pun kejap je dek, dia bagi tahu dekat pasien dia, kejap je dek, kejap je. Jadi dia pergi ke bilik Sarah tu, bilik yang selang 2 bilik daripada bilik dia tu, dia jumpa Sarah. Lepas tu dia tanya Sarah, terima kasih Sarah sebab tolong akak. Akak tak sangka pula pasien tu boleh bersalin secepat tu. Jadi Sarah masa tu cakap, taklah kak, masa saya pergi ke bilik akak tu, pasien tu belum lagi nak bersalin. Saya tengok pasien tu macam lambat lagi nak bersalin kak. Kenapa kak? Pasien tu dah siap bersalin, Sarah cakap. Takkanlah kak, saya pun baru je tadi pergi dekat pasien tu. Jadi dalam keadaan macam tu, Ina pun dalam keadaan macam cemas macam tu kan. Dia tarik tangan Sarah, dia bawa Sarah pergi ke bilik nombor 16 tu, bilik yang dia bertugas tu. Dia bawa ke situ, dia pergi jumpa dengan pasien tu. Kebetulan pasien tu pun macam tak mengeluarkan tenaga yang banyak sangat tau untuk proses bersalin. Maknanya tak terlalu letih, jadi boleh untuk berbincang, bercakap kan. Jadi Ina tanya kepada pasien tu, dek, cuba adik tengok betul-betul, Misi ni ke yang tolong adik masa bersalin tadi, yang tolong sambut baby adik tu? Misi ni ke yang tadi tolong sambutkan baby adik? Macam tu. Jadi pasien tu cakap, bukan kak, tadi memang betul Misi cantik ni ada masuk dalam bilik ni. Tapi lepas Misi cantik tu keluar, saya tiba-tiba rasa nak bersalin. Lepas tu datang satu Misi yang agak berumur, datang masuk kat bilik ni. Misi tu lah yang tolong saya untuk bersalin kak, bukan Misi cantik ni. Pasien tu dia tak tahu nama Sarah ni, jadi dia gelarkan Sarah ni yang berwajah cantik ni dengan gelaran Misi cantik. Jadi terkejutlah Sarah dengan Ina ni, terkejut tergamam lah, siapa pula yang sambut. Jadi masa tu Ina ni dia tak nak orang kata menunjukkan kemuskilan dia, rasa was-was ni kepada pasien ni. Dia tak nak pasien ni terkejut dengan apa yang berlaku. Tapi kan pasien ni dia beria sangat cakap dekat Ina ni, minta sampaikan ucapan terima kasih dia kepada nurse yang sambut baby dia tadi. Sebab dia kata nurse tu baik kak, orangnya bertutur lemah lembut aja. Lepas tu nurse tu bagi semangat kat saya rasa macam tak rasa down pun nak bersalin macam tu. Tak rasa down maksudnya saya rasa dia rasa macam ada semangat tau nak bersalin, macam tu lah. Lepas tu nurse tu buat kerja hati-hati, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil bertanya saya okey ke tak, apa semua. Saya suka sangat dengan cara nurse tu. Kalau akak jumpa nurse tu, akak boleh ucapkan terima kasih saya tak untuk dia, macam tu. Lagilah kebingungan Ina ni, siap package puji pula dengan nurse tu, nurse yang dia langsung tak kenal. Untuk pengetahuan korang,
Masa tu kan akak cakap tadi, patient terlalu ramai. Jadi doktor ditugaskan untuk orang kata ambil kes-kes kecemasan dan juga kes-kes yang memerlukan khidmat doktor. Jadi untuk pangkat Ina ni, dia layak untuk menyambut baby. Jadi memang tugas dia untuk berada di bilik tu untuk sambut bayi. Jadi janganlah ada yang tanya pula mana pergi doktor. Tak semua bilik-bilik dalam labor room tu akan ada doktor untuk bersama sambut dengan bayi. Sebab keadaan di labor room sangat-sangat sibuk sebenarnya, terutamanya bila pasien terlalu ramai. Jadi untuk Ina, kes Ina ni, Ina dengan Sarah keluar luar, maknanya berbincang di luar bilik tersebut supaya pasien ni tak nampak ketara tau. Perkara pelik sebenarnya telah berlaku. Jadi bila berbincang dengan Sarah ni, Sarah cakap macam ni lah, ada baiknya kalau akak settlekan dulu dengan patient ni, nanti siang-siang hari ke baru kita bincang, kita tanya orang-orang yang berpengalaman kat sini. Jadi atas pada nasihat daripada adik comel ni si cantik tadi, Ina pun meneruskanlah tugasan dia. Dia membersihkan secara totally. Dia buat pemeriksaan ke atas bayi, dia buat pemeriksaan ke atas ibu bayi. Tapi ada sesuatu lagi yang pelik sebenarnya. Pelik tak pelik lah, sebab tak ada sebarang luka pun pada ibu bayi tersebut. Maksudnya proses kelahiran bayi tu berjalan dengan sangat lancar tanpa sebarang luka. Macam kira alhamdulillah bertuah lah ibu bayi tu. Untuk pengetahuan korang, ibu bayi ni sebenarnya baru je melahirkan anak yang pertama, anak sulung. Jadi dia pun tak ada pengalaman apa semua kan. Jadi dekat situ Ina ni rasakan macam dia macam terfikir-fikir tau, siapa yang bantu dia untuk sambut kelahiran bayi ni. Jadi bila dah selesai semua urusan, termasuk urusan untuk Uri, sebab Uri kan, Uri dia memang dah berbungkus cantik, kemas, bersih. Memang Uri tu memang terletak dekat situ. Sebab masa Sarah dengan Ina ni terkejut bila patient tu cakap nurse yang berusia yang tolong bantu dia, pandangan Sarah dengan Ina ni dia tertumpu kepada Uri tau. Sebab ada juga kejadian Uri hilang. Tapi kan semuanya clear, semuanya dalam keadaan yang normal. Uri ada, baby bersih semua, ibu baby pun sihat, orang kata gembira, happy, tak ada masalah, tak ada perubahan apa-apa pun. Sebenarnya agak bertuah lah untuk ibu bayi ni. Sebab apa yang Ina tengok selepas kelahiran tu, Ina dapat bagi kesimpulan bahawa orang yang menyambut kelahiran bayi patient ni orang yang teliti, orang yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang ni, tanpa sebarang luka pada si ibu, dan semuanya berjalan dengan lancar, dengan sangat baik. Okey, habis kejadian yang berlaku pada waktu tu. Jadi bila dah selesai, Ina pun tolaklah pasien ni untuk berada di ruangan menunggu sementara pihak nurse daripada ward bersalin datang untuk ambil pasien ni semula. Sebab bila dah selesai, selamat semua ibu dan anak, labor room akan call pada ward bersalin. Nurse di ward bersalin akan datang untuk ambil pasien yang dah selamat bersalin. Jadi sementara Ina tu tolak pasien tu, dia memang sengaja tolak pasien tu kepada carta petugas-petugas yang bertugas di ward labor room tu. Jadi dia pun tunjuklah pada pasien tu carta tersebut. Dia tanya pada pasien tu, "Adik, misi yang adik maksudkan yang sambut kelahiran bayi adik tu ada tak dalam carta ni?" Jadi pasien tu dia perhatilah, dia tengok satu-satu, tak adalah kak, memang tak ada kat dalam ni kak, macam tu. Dalam hati Ina ni cakap, hanya ini je nurse kurang macam tu lah yang bertugas dekat labor room tu. Agak mustahil lah bila pasien ni bagi tahu memang tak ada nurse yang sambut baby dia tu. Jadi
menjadi satu persoalan pada Ina ni untuk merungkai siapakah nurse yang menyambut kelahiran bayi tu. Jadi selepas daripada kejadian tu, keesokan harinya Ina ni dia tetap juga nak tahu siapa misi tu. Dia pergi jumpa dengan Kak Izzah senior kat situ tau. Dia bagi tahu dekat Kak Izzah perkara yang berlaku. Dia ceritakan kepada Kak Izzah apa yang berlaku. Lepas tu Kak Izzah tanya, macam mana dengan patient tu? Patient tu selamat ke tak? Patient tu okey ke tak? Baby dia okey ke tak? Sebab memang jadi tugasan kat situ untuk memastikan kedua-dua ibu dan bayi tu dalam keadaan selamat. Jadi Ina cakap, akak, ibu selamat, bayi pun selamat, keadaan kat situ pun selamat, semuanya dipermudahkan, semuanya berjalan dengan lancar. Persoalan saya tak dapat nak ketahui siapa misi yang bantu saya pada malam tersebut. Jadinya Kak Izzah pun bagi tahu, ingat tak, akak ada pesan kalau bertugas dekat bilik nombor 16 tu, Ina kena hati-hati. Inilah antara perkara-perkara yang berlaku dekat bilik nombor 16 tu. Kalau Ina nak tahu, bukan je perjalanan cerita yang Ina ceritakan pada akak ni pernah berlaku kepada nurse-nurse lain. Sebab tu, kebanyakan nurse-nurse kat sini menolak untuk bertugas di bilik nombor 16 tu. Jadinya banyak lagi perkara-perkara lain yang berlaku. Contohlah akak bagi tahu, bukan contoh, maksudnya antaranya ialah ada nurse dekat situ yang bertugas kat situ merasakan seolah-olah diekori. Dia bertugas dalam keadaan diekori, seolah-olah dia bertugas tu berdua tau. Padahal yang bertugas cuma nurse tu seorang je. Ada juga yang berlaku dekat situ bila dia dah selesaikan, maksud dia menyambut bayi kat situ, sementara dia nak uruskan bayi dekat situ, makna ibu bayi tu dengan bayi tu, dia letakkan uri bersebelahan dalam keadaan kata takkanlah seseorang tu nak selesaikan semua benda kan. Jadi dia akan selesaikan kemudian. Tapi bila dia tengok uri tu memang dah dibersihkan, macam tu, seolah-olah macam dah ada yang bersihkan uri tu. Tapi pada dia yang bertugas pada malam tu, di bilik tu memang dia seorang, macam tu. Jadi untuk kejadian macam ni akak pun tak tahulah nak cakap. Akak pun tak dapatlah nak bagi jawapan pada persoalan Ina ni, siapa yang tolong Ina. Sebab kami sendiri pun tak tahu, tak tahulah nak cakap macam mana. Macam tu. Benda ni memang misteri, memang selalu jadi misteri untuk bilik nombor 16 tu. Jadinya Ina pun dia bertanyalah kepada Kak Izzah ni. Kak Izzah, ada tak macam sebelum ni lah kan, mungkin lah kan ada kejadian yang macam berkait lah dengan apa yang berlaku dekat bilik nombor 16 tu. Mungkin ada kisah di sebaliknya. Jadi disebabkan ditanya dengan keinginan yang betul-betul nak ambil tahu, Kak Izzah ni pun menceritakanlah dekat Ina ni. Dulu kalau Ina nak tahu, ada seorang nurse yang hampir nak pencen, bekerja dekat ward labor room ni. Jadi nurse tu dia mengalami kemalangan jalan raya semasa dalam perjalanan untuk bertugas. Maksudnya dalam perjalanan datang ke hospital, dia accident. Nurse tu meninggal di tempat kejadian. Dikatakan selepas daripada nurse tu meninggal dunia, berlakulah perkara-perkara yang pelik macam ni. Maknanya bilik nombor 16 tu lah bilik yang selalu nurse tu bertugas tau. Bertugas untuk menyambut kelahiran bayi. Jadi akak pun terima cerita tu daripada mulut ke mulut. Jadi akak tak dapat nak bagi kepastian sama ada memang kes-kes macam ni berkait dengan nurse yang meninggal dunia tu. Sebab ada juga yang ceritakan pada akak, nurse yang akak berumur tu, dia ada menerima ilmu turun-temurun. Maknanya ilmu perbidanan yang diperturunkan dari nenek moyang dia, diperturunkan
untuk dipraktikkan. Maksudnya dia menggunakan cara tradisional bercampur dengan cara moden ni untuk menyambut kelahiran bayi. Tapi Ina jangan salah sangka, sebab setahu akak pasien dia tak ada pun yang merungut dengan nurse ni. Maksudnya dia berpuas hati dengan nurse ni, tak ada sebarang orang kata pertumpah darah ke, tak ada sebarang benda yang memudaratkan pasien pun dengan nurse ni. Sebab nurse ni dia bukan terkenal dengan karakter baik dia, lemah lembut dia, budi bicara dia yang menenangkan pasien saat untuk melahirkan bayi ni. Jadi pada akak pun tak pastilah, mungkin ada perkara lain yang menyerupai nurse ni untuk tujuan-tujuan yang akak pun memang akak tak tahu. Akak tak tahu nak cakap macam mana. Macam tu. Jadi walau apa pun akak nasihatkan kepada Ina, akak pun nasihatkan kepada akak sendiri. Kita kena perbanyakkanlah istighfar, kita kena perbanyakkanlah ingat Allah kan. Kita kena kata baca bismillah lah setiap kali kita nak buat sesuatu. InsyaAllah selagi gangguan ni tak mengganggu secara fizikal pada kita, rasanya kita lebih berhati-hati. Itu yang lebih baik lah rasanya. Macam tu. Okey, jadi persoalan Ina, siapa yang membantu dia untuk menyambut kelahiran bayi pasien dia pada malam tu tetap tak terjawab. Ia tetap menjadi misteri yang sememangnya telah menjadi misteri dekat hospital tu. Bunyinya memang agak pelik, tapi perkongsian ni telah menyatakan bahawa kejadian ni berlaku sehingga ke hari ini. Tapi untuk pengalaman-pengalaman macam ni, hanya yang melalui yang akan memahami apa sebenarnya yang berlaku. Okay. Ataupun lebih senang kalau kita ambil sebagai pengajaran pada kita, iblis dan syaitan ni dia akan menyerupai pelbagai rupa untuk menyesatkan kita sebagai umat Islam tau. Jadi tanggungjawab pada kita untuk lalui saat ni dengan apa-apa sahaja yang kita jadikan sebagai pendinding. Tak apalah Ina, akak nasihatkan Ina tak payahlah berfikir sangat pasal kejadian ni. Yang penting sekarang ni keadaan semua dah selamat. Jadi akak nasihatkan pada Ina supaya Ina lepas ni lebih berhati-hatilah untuk bertugas di bilik nombor 16 tu. Sekian dulu cerita daripada akak. Terima kasih kepada subscriber ni kerana share kisah ni untuk kita semua. Dan akak juga nak ucapkan terima kasih kepada semua sebab dengar cerita akak sampai habis. Jadi kepada korang yang ada kisah-kisah seram atau kisah-kisah misteri yang nak dikongsikan, boleh DM Cengkeh Channel. Dan akak juga minta korang yang mana belum subscribe akak, boleh subscribe akak untuk tak ketinggalan video-video akak yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.